kita nak bawakan berkenaan dengan jiran tidak beradab ini. Topik pastinya akan menyentuh ramai juga pihak berkenaan dengan ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita, salah seorang tetamu kita hari ini iaitu Surveyor Zaliha Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta DBKL bersama kita. Terima kasih Puan Zaliha. Terima kasih. Dan seorang lagi tetamu kita nanti. Kita nak bersama dengan bekas pengerusi Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong, Cik Nur Helmi Muhammad. Ya, dah ada dah di panggilan video. Assalamualaikum, Cik Helmi. Tak dengar Cik Helmi. Suara tidak didengar. Mic tu dah on ke belum? Cuba tengok. Boleh ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Okey, nanti kita akan bersama dengan Cik Nur Helmi. Sebelum tu kita nak raikan dulu tetamu kita hari ini, Puan Zaliha. Dah tengok dah tadi? Dah, saya dah tengok. Itu memang biasa itu biasa. Okey. Bercakap berkenaan dengan jiran tidak beradab. Kita tahu kalau di Kuala Lumpur, di bandar seperti ini kan, banyak rumah flat, banyak rumah apartmen. Ya, betul. Tapi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan macam mana kita nak memberi satu aspek bertanggungjawab tu, tapi kan susah kan? Ya, betul. Macam mana tu? Dia sebelum tu saya ucap terima kasihlah kerana menjemput pihak DBKL untuk sesi sharing pada hari inilah. Ya, sama-sama. Okey, kalau sebut pasal tanggungjawab kejiranan, kalau terutamanya untuk skim-skim serata lah, macam sebut tadi kondo, apartmen, apa semua tu. So dia kena faham dari segi semangat orang kata kerjasama antara jiran dan orang kata keakraban di antara satu sama lain di kalangan pemilik-pemilik petak tu perlu ada. Maksudnya dia perlu ada rasa tanggungjawab, perlu ada rasa toleransi sebab dekat strata ni kita kena faham sebab dia ada ruangan-ruangan yang perlu diguna sama. Dan kita berkongsi dan kita ingat untuk kita sama-sama duduk secara harmoni lah. Itulah kena faham bila disebut jiran tu kena ambil tahu dan ambil peduli. Ya. Bila tak ada rasa tanggungjawab, itulah yang terjadi. Dok fikirkan syok sendiri saja kan, tanpa memikirkan perasaan orang lain, itulah jadinya perkara sedemikian rupa. Okey, apakah mungkin antara perkara-perkara yang mungkin segelintir daripada jiran-jiran kita ni yang mungkin mereka ni anggap benda tu macam remeh, ringan, tetapi dalam masa sama juga ianya memberikan satu kesan yang cukup-cukup negatif kepada penghuni setempat. Okey, so kita kena fahamkan dulu bahawasanya dekat serata ni contohnya kita ada elemen pemilik petak utama. Kita sebut petak utama lah. Yang kedua kita ada petak aksesori. Okey. Dan yang ketiga kita ada harta bersama dan juga yang keempat harta bersama terhad. So bila kita sebut petak utama tu maknanya dalam unit rumah kita lah. Maknanya bila kita masuk tu daripada depan ke belakang tu petak tu rumah tu itu petak utama. Dan kalau kita sebut petak aksesori ni dia melibatkan di luar pada petak utama lah. Contoh dia macam tempat letak kereta ataupun kalau ada yang flat tu koridor ataupun yang ruangan lift yang kita maksud kat sini dia dalam kategori yang sama ada dia berada dalam petak aksesori ataupun dia bersama. Dia macam tu. Okey. Kalau tadi kita dapat saksikan bagaimana ini antara yang tular. Maksudnya buat jerijan sebagainya kan. Ini macam mana pula Puan Zaliha? Sebenarnya bukan kita nak cari salah siapa, tetapi bagaimana ianya berlaku dalam keadaan sebegitu dan apa sepatutnya yang mungkin laporan tidak maksudnya tak ada pihak pengurusan yang memberi tahu bahawa benda ni salah sebenarnya. Okey. Dia sebenarnya kalau disebut dekat skim serata dia ada pihak pengurusan. Pihak pengurusan di sini dia sama ada kita panggil sebagai Badan Pengurusan Bersama ataupun Perbadanan Pengurusan MC ataupun sub-MC lah. Kalau kata tadi kita sebut dalam serata ada komponen-komponen tadi yang sering berlaku kita dapati dari segi tanggungjawab pengurusan tu sendiri. Mana pihak pengurusan perlu ambil tahu keadaan di sekitar skim tersebut. Macam dalam kes yang kita nampak tadi maknanya mungkin di peringkat awal dia kena ada kelulusan. Dan kita tengok sama ada dia menghalang petak
yang bersama tadi, kalau dalam rumah okeylah kita faham, kalau kata contoh yang jeriji tadi untuk keselamatan dan lebih kepada privacy lah kepada pemilik petak. Tapi bila dah melibatkan laluan koridor, dia adalah dalam kategori untuk kegunaan bersama. Maknanya semua pemilik petak yang lain digunakan sebagai hak untuk laluan lah. Untuk pergi ke unit dia daripada bawah turun apa semua. Itu dia jadi dah menghalang. Menghalang dan tanpa kelulusan, dan dia melanggar dari segi undang-undang lah. Walaupun kita faham mungkin atas dasar keselamatan. Tapi faktor tadi tu kita perlu ambil kira. Tapi kalau atas dasar keselamatan pun, andai kata kalau berlaku kebakaran, kan, andai kata kan. Jadi keselamatan tu bukannya tahap untuk orang yang buat jeriji tu, keselamatan betul untuk semua orang juga kan. Jadi mungkinkah tiada pemantauan daripada pihak pengurusan ataupun jiran-jiran mungkin tak nak ambil pot dan sebagainya, mungkin adalah salah satu sebab benda ni terjadi dekat sana. Okey, bercakap tentang pengurusan ni, kita terus saja nak bersama dengan Cik Nohailmi Muhammad lah, selaku bekas pengerusi persatuan ni. Cik Ilmi? Cik Ilmi dengar? Cik Imi, nak tanya tentang babak pengurusan ni lah. Cik Imi sebagai bekas pengerusi penduduk PPR Pekan Kepong ni, apa mungkin tindakan pengurusan yang ada di kawasan PPR Pekan Kepong? Yang mana mungkin kita nak tahulah, adakah mungkin terjadi perkara yang sama juga di sana? Cik Ilmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, atas pengalaman saya lah dalam pengurusan persatuan ni, dia macam ni. Sikap manusia ni, dia sikap sikap ni sebenarnya boleh juga diubah dengan cara yang ni. Macam kami, saya cerita pengalaman saya di Kepong lah. Kita selalu dekatkan diri kita dengan masyarakat, bagi penerangan apa, sebab kita tak boleh salah pada PBT saja. Sebab dalam pengurusan ni kita kena bersama. Sebab dalam janji, kalau di PPR lah, contoh di PPR, setiap perjanjian tu dia ada dalam termaktub dalam perjanjian, termasuklah menjaga kejiranan, jaga kebersihan, harta benda Datuk Bandar, itu kita tanggungjawab bersama. So kebanyakan penduduk ni di mana-mana flat lah. Kalau sampah tu kadang-kadang ikut tingkap pun buang. Kan setakat ni ikut tingkap. Kadang-kadang kita tengok nak buang sampah, kita harap kepada penduduk tidak menyuruh anak-anak mereka yang membuang sampah. Kadang-kadang anak-anak mereka sendiri yang buang sampah, yang bawah umur 9 tahun, 10 tahun ni, dia tak masuk ke dalam tong sampah. Yang ini kita kena bagi penerangan. Sebab itu kami di PPR Kepong, kita wujudkan pusat kita semula. Kita semula dan kita beri penerangan. Alhamdulillah, nampak berkuranglah sikit dari segi sampah kurang. Sebab tu kita, pengurusan kita persatuan, contoh bukan setakat sampah saja. Dari segi masyarakat, kita terapkan nilai-nilai kekeluargaan bersama. Sebab di Pekan Kepong ni, kita terdiri pada berbilang masa. Paling ramai, saya tak silap saya, kaum Cina lah. Kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. So kita ada berbilang masa. Jadi kita duduk satu flat ni, sebenarnya satu rumah tapi di banyak bilik. Macam tu. So kita pernah bagi penerangan bersama dengan pihak JKAS tentang sampah macam mana, dan sebab sepatutnya Dukot dia dah ada akta dia 672 tak silap saya, akta pengurusan sistem berjalan. So memang kita ada penerangan mana sampah perlu dibuang tempat yang betul, bila boleh buang dia, sebab dia melibatkan kesihatan. Kalau kita buang sampah rata-rata, contoh dalam rumah sampah tapi kita tak tahu dalam tong sampah, terbiarkan macam tu je. Lalat, lipas, dia akan buat banyak wabak. Ini bagus kita selalu bagi penerangan lah. Tapi Cik Ilmi, saya ada satu soalan. Pastinya kalau menjadi pengerusi persatuan penduduk ni, cabaran ni sangat besar. Kan macam-macam lah kan, kita nak berhadapan dengan banyak orang, banyak kepalanya. Jadi antaralah, biasanya kalau jadi persatuan penduduk ni, pengerusi persatuan penduduk ni, apa? Saya nak tahu juga, misalnya kalau kita bagi teguran,
bagaimana respon dia? Dan sebab kita ni kadang-kadang kerana satu hal pun jiran tetangga boleh bergaduh ni. Kan kita tegur pasal buang sampah pun bertarik muka dan sebagainya. Jadi mungkin apa tindakan ataupun dalam penyelesaian yang pernah Cik Hilmi lakukan untuk menyelesaikan satu-satu kes, contoh macam sampah tadi tu? Jadi kalau manusia ni ada perasaan. So jadi perasaan ni macam mana? Kita kena fikir diri kita lah. Macam contoh saya, kita nak hari datang puasa, kita akan menegur dengan cara yang baik lah. So kalau sampah tu ada orang letak, selalu ni kebanyakan anak-anak lah, mereka suruh anak-anak kan. Kita akan cakap dengan mereka, kalau sekiranya kita sampah ni letak depan rumah kita, macam mana? Macam mana tindakannya, betapa perasaan kita? Kita ambil sampah ni, kita buang tak tentu orang, kemudian kita tinggal dekat depan lift ke, dekat tempat tangga, ini berlaku. Mana-mana pun dia akan berlaku. Kadang-kadang mungkin anak yang bawa tu dia dah tak darat, dia tinggal je. So kita pun macam itulah. Contohnya dengan WKL sebenarnya, WKL ni macam PPR ni dia belum jual, masih disewa. Dia ada dalam perjanjian. So kita cakap kita boleh saran kepada pihak WKL bahawa ambil tindakan kepada mereka ni. Jadi apa-apa pun nak kena rujuk juga kepada DBKL dalam apa juga sebarang tindakan yang mungkin pihak persatuan ingin buat kan, ataupun pengurusan. Okey, kepada Puan Zaliha sendiri kan, mungkin bercerita tentang nak menyelesaikan tentang perkara ini. Sebab kita sedar yang benda-benda macam ni kalau bagi tahu dekat pihak pengurusi ke ataupun pihak pengurusan, kadang tak lut benda ni. Kadang benda ni masih lagi berlaku. Sampai nak kena panjat pengurusan tertinggi di BKL baru benda ni nak selesaikan, ataupun nak tularkan satu perkara tu baru nak selesaikan. Jadi macam mana Puan Zaliha nak menyelesaikan tentang masalah dia dari segi hasratnya kita nak duduk dekat satu tempat tu dalam keadaan selesa, harmoni dengan kemudahan yang ada. Jadi kita, yang penting adalah kesedaran dan kefahaman setiap pemilik petak di skim serata tentang apa tugas dia, apa tanggungjawab dia. Dia bukan hanya untuk jaga kebersihan sampah dalam petak sahaja. Tapi sebab kita duduk bersama-sama, kita kongsi banyak ruangan. So kena ada sikap rasa tanggungjawab dan perlu tahulah, terutama berkaitan dengan apa dia peraturan dan undang-undang bila kita duduk dekat skim serata. Dia macam tu. Jadi maksudnya sekarang pendedahan, komunikasi kepada semua pemilik petak tu perlu ada. Kemungkinan sekarang ni mungkinlah ramai yang tak faham apa peraturan yang duduk dekat skim serata. So dia perlu ada macam mungkin perlu adakan berbagai program untuk pendedahan, gotong royong contohnya di kalangan penduduk petak ni, pemilik petak ni, supaya kita nak suasana dekat satu skim tu rasa kita duduk selesa. So dia kena ada tanggungjawab itu. So, mungkin penglibatan di peringkat pengurusan, sama ada dia JMB ataupun MC ataupun sub MC, mungkin dia kena adakan satu program yang berkala dengan penduduk-penduduk ni untuk orang kata untuk memberi kefahaman. Kita duduk kat sini terutamanya macam contoh untuk membuat semua proses pembersihan, kita perlukan kos untuk membayar katalah kontraktor nak pungut sampah, kalau kata ada kawasan lapang-lapang sikit, nak potong rumput, nak bersihkan longkang. Jadi maksudnya dari segi itulah kita perlu ada apa tanggungjawab sebagai pemilik petak. Yang penting terutamanya contohnya adalah untuk membayar yuran penyelenggaraan supaya dengan tabung yuran penyelenggaraan boleh dilaksanakan aktiviti-aktiviti tadi. Terutama dari segi pengurusan. Yang kita nampak tadi kan macam dia punya tong-tong sampah pun tak tersusun, keadaan orang kata rupa bangunan tu sendiri. So bendanya adalah bergantung kepada pihak pengurusan tu sendiri dan penduduk dan pemilik petak tu sendiri. Banyak pihak sebenarnya yang perlu dilibatkan. Untuk di BKL ni kita akan bagi panduan, kita bagi nasihat supaya benda ni selaras dengan akta dan peraturan yang ada. Baik. Key point dia bertanggungjawablah. Ya, betul. Kan? Untuk diri masing-masing. Okey, terima kasih diucapkan buat tetamu kita Surveyor Zaliha Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta di BKL. Kalau tadi dan juga Cik Nur Hilmi Mohamad, bekas pengurusi Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong. Terima kasih banyak-banyak Cik Hilmi.
Sama-sama. Ya, Yelah, dia ni kadang-kadang Salam. kalau kita tengok macam satu kawasan tu, kita tengok kadang-kadang kita ni kadang benci betul pihak pengurusan perumahan tu. Sebab apa? Dia strict. Kenalah strict. Kan? Kena sebab nak mendisiplinkan. Sebab bukannya satu rumah, dia satu blok tu dah berapa banyak buah keluarga. Betul. Jadi mulai saat ini pihak pengurusan tu harus ada rasa tanggungjawab jugalah untuk memeriksa setiap penghuni petak-petak tersebut untuk tidak terjadilah perkara-perkara sedemikian rupa. Baik, terima kasih Terima kasih ucapkan banyak-banyak kepada ucapkan. sedia Baik. Puan Zaliha. Okey.